Okay guys, so petang ni hujan. And agaknya saya dah order barang daripada Shopee. And dia campak je barang saya sebab hujan kan. Okay, saya tak dengar. So barang dah sampai. Saya beli barang untuk akuarium. Bosan-bosan kan. Saya ingat saya nak buat design akuarium saya tu tema macam, ada tema lah, dinosaur kan. So saya ada beli perhiasan. So saya dah pun buka. And ni lah barang yang saya beli. Saya letak, saya ingat saya nak buat tema orang kata macam Jurassic Park macam tu kan. So nanti kita akan carilah barang lain. Lepas tu saya ada beli ni, casing telefon ikan laga, cantik tak? Kalau korang minat barang-barang macam ni, nanti saya akan letakkan di description. So korang boleh tekan link and terus akan pergi ke Shopee tu lah barang ni. Barang ni dengan casing yang saya belilah. Lepas tu Khalif, mana patung yang awak beli? Sini. Yang si kecil ni pun dia beli juga anak patung. Ni saya tunjuk. Tada. Dia suka Sonic, mak. Satu family Sonic tu dia beli. Okay guys, kalau korang berminat untuk dapatkan barang-barang yang saya beli di Shopee, korang boleh tekan link di description. Mana tahu korang nak casing macam tu kan. Tapi saya tak tahulah model telefon korang ada ke tak. Jadi korang kena check sendiri dekat Shopee. Okay guys, video ni dirakam pada hari Sabtu, iaitu hari kedua KOM di Bukit Beruntung. Saya sepatutnya pergi ke sana lah hari ni untuk orang kata buat update. Sebab saya pun nak tahu macam mana keadaan di sana. Tapi disebabkan kita dah mencapai 5k subscribers, so untuk video kali ni saya terpaksa buat pada hari KOM ni. Sebab untuk korang, special untuk korang, disebabkan orang kata kita nak meraihkan, kita nak menyambut 5k subscribers ni, kita akan buat Q&A macam yang korang sendiri tengok dekat saya punya community. Semalam saya update dekat korang yang korang boleh tinggalkan soalan untuk Q&A. Untuk kepada yang tertanya-tanya baju yang saya pakai ni, cing. Okay, baju ni korang akan tahu pada video akan datang, iaitu video KOM Bukit Beruntung ni. Sebab saya akan tunjukkan dekat sana fully. Saya akan review baju ni. Okay, baju ni sebenarnya baju yang kami buat, tim Bukit Beruntung. Adalah saya, Ashraf dan Sifu kami untuk KOM Bukit Beruntung ni lah. Jadi kepada yang tertanya-tanya, korang akan tahu pada video akan datang. Okay, korang jangan pernah untuk skip video ni sebab saya akan umumkan giveaway sempena 5k subscribers. So korang kena tunggu dan enjoy di Q&A. Okay, okay guys, so jom kita mulakan kita punya giveaway. Okay, Simba. Baik, untuk giveaway pula, Q&A giveaway kejap lagi. Okay, okay, so saya dah kumpulkan soalan yang ada dekat saya punya community. Jadi soalan pertama sekali daripada Akaf Firas. Dia tanya, abang boleh saya tahu abang duduk mana? Okay, kepada subscriber saya yang daripada awal, mostly diorang tahu saya duduk mana. Saya daripada Bukit Beruntung. And kepada yang tak tahu Bukit Beruntung tu dekat mana, Bukit Beruntung tu terletak dekat bandarnya Rawang di negeri Selangor. Di negeri Selangor sebab kadang-kadang kan ada je orang yang PM saya kata, Abang Luk boleh tak saya nak COD, saya duduk Mersing. Abang Luk saya nak COD boleh tak bang, saya duduk Kota Baru. Okay, kebiasaannya saya memang COD area tempat saya saja, iaitu di Bukit Beruntung, Rawang, Selayang. Kalau saya free baru saya akan pergi di sekitar Selangor lah. Macam saya pernah buat 2-3 kali. Tu pun tak adalah jauh sangat. KL tu boleh lah. Tu pun sekali-sekali lah bila saya free. Seterusnya daripada Megat Kamarul. Dia kata, apa hubungan abang dengan Nukis? Sila jawab. Nampak macam sweet je. Lepas tu lagi seorang ni, Mr. Senu. Kak Nukis ni girlfriend abang kan? Sila jawab bang. Ya, yeah. Okay, tu sajalah. Okay, next soalan seterusnya daripada Acap Z.
selain buat konten pasal ikan laga, abang ada buat konten pasal benda lain tak? Kalau ada, boleh kita orang tahu jenis konten apa yang abang buat. Okey, sebenarnya selama ni yang korang tahu, saya buat konten ikan laga dan vlog lah, macam saya pergi percutian atau sebagainya. Okey, untuk sempena 5k subscribers ni, saya ada buat satu perubahan besar, iaitu di mana kita akan tambah slot-slot baru, di mana selain daripada ikan laga, saya juga akan buat loop gaming, iaitu saya akan buat video gaming. Untuk permulaan ni sikit-sikit dululah, sebab saya masih mencari rentak dan kemahiran dalam editing semua. And satu lagi, saya akan buat slot loop share, di mana ramai orang yang tanya dekat saya, yang minta saya kongsikan ilmu macam mana kita nak buat logo, macam mana nak buat thumbnail, macam mana kita nak edit video guna telefon. Baik, saya fikirkan daripada ramai sangat orang tanya saya dekat WhatsApp, apa salahnya kalau saya buatkan satu video di YouTube, iaitu loop share, di mana korang sendiri boleh belajar. And saya pun at the same time, saya ada rasa tanggungjawab, saya ada rasa ingin belajar tu untuk kongsikan dengan korang. Jadi insyaAllah korang kena stay tune untuk konten-konten baru akan datang. Bukan saja mengenai ikan laga, tapi ada juga saya selitkan gaming dan juga loop share, di mana kita boleh belajar sama-sama lah. Okay guys, so seterusnya kita ada soalan yang agak panjang daripada Alif Nazmi 03. Assalamualaikum Bang Lux, harap sihat dan berjaya dalam bidang YouTube. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Kalau boleh jawab soalan saya ya. Okay, nombor 1, Abang Lux kalau tak masuk bidang ikan laga, Abang Lux jadi apa? Saya pun masih student lagi. Saya mungkin akan menceburi bidang pertanian, ataupun kalau mengenai hobi ni, mungkin saya akan berat ke arah gaming lah. Kalau pertanian ni memang saya minat daripada kecil lah, pengaruh ayah. Saya teringin nak ada satu ladang tanam sayur-sayur kan. Saya teringin nak buat farm cili. Sebab cili ni hasil dia cepat. Lepas tu pulangan dia lumayan. Macam tu lah. Jadi saya teringin nak ada farm cili. Mungkin satu hari nanti saya buat farm ikan laga, ada farm cili sekali. InsyaAllah. Okay, so soalan kedua, Abang Lux rasa bidang ikan laga ni boleh diperluaskan sampai ke antarabangsa tak? Okay, bagi saya sebenarnya bidang ikan laga ni dah memang international, cuma tak dibukakan kepada masyarakat negara kita dengan seluasnya lah. Sebab Beta ni dia dah ada association international dah, IBC tak silap saya nama dia. And bagi saya ikan laga dekat negara kita ni semakin menaik. Mungkin akan menjadi seperti negara seperti Thailand, di mana rakyat diorang memang ramai yang mainkan ikan laga ni. Sebab dia merupakan kebanggaan lah untuk diorang. Sebab diorang hebat dalam bidang ni, breeding. Lepas tu diorang menghasilkan banyak-banyak genetik baru. Itulah istimewanya, and buatkan diorang lagi semangat. Jadi saya harap dengan wujudnya ramai breeder-breeder dekat negara kita ni, satu hari nanti kita akan ada rasa proud, akan rasa bangga dengan ikan laga ni, supaya nanti orang kata bidang ni akan naik lagi lah. Lagi-lagi sekarang kerajaan dah support kan ikan laga liar kan. Minta moden pun akan dapat sambutan lah. So yang ketiga, macam mana Abang Lux boleh kenal pelbagai jenis ikan laga dalam masa singkat? Sebab saya still ada masalah nak kenal ikan. Okay, sebenarnya nak kenal ikan ni tak susah pun. Yang first kali kita kena kenal pasti ekor. Sama ada dia half moon ke, double tail HM ke, DTPK ke. Kita kena kenal dulu jenis ekor. Lepas kenal jenis ekor, yang susahnya adalah warna. Warna tu memang akan makan masa sikit lah. Macam blue rim kita boleh cam lah, ekor biru badan putih. Yang biasanya susah-susah ni macam kita nak kenal yang orange base, red base, fancy ni kan. Yang fancy-fancy ni agak susah sikit lah untuk kita kenal. Lagi-lagi orange dengan red tu kan, dia boleh dekat-dekat. Sebab sekarang ni orang dah ramai kacuk-kacuk. Jadi agak susah kita nak kenal pastilah nama-nama tu. Tapi sebenarnya sekejap je. Lagipun saya memang dah lama dah main bidang ikan laga ni. Jadi bagi saya, sebab saya main daripada dulu, daripada saya kecil, and saya memang up to date belajar-belajar. Cuma masa saya start YouTube ni je saya memang buat breeding lah. Sebelum ni memang saya up to date, saya belajar, just saya tak fokus. Cuma sekarang ni saya dah tahu semua, and saya buatlah breeding dan sebagainya.
Okay, so itulah soalan daripada Alif Nazmi 03. Terima kasih kerana bertanya soalan yang orang kata memang function teruk. Seterusnya kita menjawab soalan yang mengenai isu ikan laga jugalah. Daripada Ravi Varma, dia kata, bang, kenapa BBS tak jadi? Dah 24 jam dah. Lebih dah, tapi selepas 4 hari baru satu menetas. Kenapa lama sangat? Okey, sebenarnya BBS ni bergantung kepada jenama juga. Sebab BBS ni ada banyak jenama kan. Ada jenama yang bagus, ada jenama yang kurang bagus. Kita kena pandai cari yang kualiti dia okey lah. Sebab telur udang ni dia orang buat produk. Jadi kita kena pandai cari produk yang bagus. Jangan main beli je. Lepas tu satu lagi kita kena pastikan kita jaga BBS tu elok-elok lah. Simpan dia, jangan bagi masuk angin dan sebagainya. Sebab benda tu boleh rosak. Jadi kita kena jagalah supaya dia boleh menetas dengan cepat dan dapat hasil yang banyak. Maksudnya semua menetas. Daripada Fahmi Mazahan, Pasar Pudu hari banyak ikan baru hari apa? Saya tak kerja Pasar Pudu, tu satu. Okey, setahu saya lah Pasar Pudu ni dulu dia tak banyak ikan laga tau. Tapi sejak naik ni ikan laga ni, sekarang ni dah start banyak dah ikan laga. Okey, and berdasarkan pengalaman kawan-kawan saya cerita, kalau korang nak dapatkan ikan-ikan yang lawa baru-baru dekat Pasar Pudu ni, korang kena gerak awal pagi. Biasanya awal pagi ikan stok baru kan, biasanya kalau lawa. Lepas tu dah masuk pukul 10, pukul 11 tu kan, dah start kurang lah. Ikan-ikan yang lawa semua dah kena ambil dah. Sebab dia ada je ikan show grade yang dijual pagi-pagi tu, tapi banyak dah kena sapu, tinggal yang gantung-gantung je. Biasa gitulah. Kita ada dua soalan mengenai wild betta, iaitu LTM Nazri. Dia tanya, bang, wild betta kena bagi kutu air saja ke? Dengan seorang lagi di Luffy Channel, dia kata, abang, makanan wild betta terbaik. Lepas tu dia kata, boleh tak bagi tahu cara nak ajar wild betta makan pellet macam mana? Okey. Sebenarnya ikan laga liar dia makan juga pellet Dia makan juga pellet. So saya menjawab soalan yang pertama. Lepas tu mengenai macam mana nak ajar ikan wild makan pellet. Okey, sebenarnya kalau ikan wild tu kita kawinkan and kita besarkan dia, dia tak ada masalah. Dia akan makan pellet daripada kita start bagi makan pellet lah. Lepas tu kalau wild betta yang kita sauk sendiri, setahu saya dia ada biasanya kita sauk tu dia tak makan pellet. Jadi cara nak latih dia ialah kita bagi kutu, kita sulam dengan pellet sikit, letak sikit pellet. So every time kita bagi makan tu, contoh kita bagi kutu 5, lepas tu pellet 2. Lepas tu makin lama kita makin kurang kat sini tambah. Maksudnya kita kena biasakanlah, bagi dia biasa dulu. Nanti lama-lama dia akan makan. Mula-mula memanglah benda tu akan kembang je kat atas tu, tapi lama-lama dia akan makan. Sebab kita dah bagikan sekali dengan makanan yang dia makan, so dia akan makan lah. Okay guys, Alhamdulillah dalam masa lebih kurang 5 bulan since video saya yang pertama, saya dah mencapai 5k subscribers. Bagi saya tu bukanlah satu pencapaian yang baik, tapi Alhamdulillah atas rezeki Tuhan saya dapat juga capai 5k subscribers. Siapa sangka kan saya dapat sampai ke sini. And Alhamdulillah berkat doa dan usaha saya dan juga korang semua, wahai subscriber saya, terima kasih banyak sebab menyokong channel Luqman Hakim. Okey, di sini saya nak kongsikan sedikit tips ataupun cara macam mana kita nak main YouTube ni kan. Okey, sebenarnya bagi pendapat saya kurang untuk gemar beberapa YouTuber baru yang selalu sangat suruh orang please subscribe my channel, please subscribe, dia share dekat WhatsApp lah, dekat YouTube orang lah, dia komen-komen please subscribe. Bagi saya benda tu bagus, itu satu usaha kita untuk mempromosikan YouTube channel kita. Okey, tapi pada pendapat saya, bila kita paksa orang subscribe, adakah orang tengok video kita tu? Sebab kepada korang yang baru saja main YouTube, untuk pengetahuan korang, untuk monetize kita punya account YouTube ni, untuk kita gain duit, dapatkan duit dekat account YouTube kita ni, kita bukan saja memerlukan 1000 subscribers, tapi kita juga memerlukan watch time, iaitu 4000 jam tontonan. Jadi benda tu bukan senang tau, kita nak dapatkan 4000 jam tontonan ni sebenarnya. Bila kita paksa orang subscribe channel kita tanpa rela hati, and orang tu tak minat pun ikan laga contoh lah kan, adakah dia akan tengok kita punya video? Itu akan jadi masalah.
dekat kita punya untuk dapatkan YouTube punya hasil lah. Jadi paling cantik korang boleh contohi Badul channel, korang boleh contohi YouTube channel yang lain. Diorang kebanyakannya yang berjaya ni, diorang punya usaha lah. Contoh Abang Badul kan, Abang Badul, korang tengok dia post video hari-hari, sehari satu video, ada satu hari tu 2 video. Korang nampak betapa usaha dia tinggi untuk orang kata dalam bidang YouTube ni. Sebab saya tak pernah nampak daripada Abang Badul baru naik, saya tak pernah nampak pun dia suruh dia promote. Biasanya peminat-peminat dia sendiri yang promote. Nampak sangat yang Abang Badul ni dia berjaya. Dia berjaya sebab walaupun tanpa disuruh, orang sendiri yang send link. Kata, jom tengok video Abang Badul, video Abang Badul dah keluar. Maksudnya dia berjaya menarik perhatian. Okey, berbalik kepada perkataan subscribe tu sendiri. Okey, subscribe tu kalau bahasa Melayu dia kita panggil langgan. Okey, langgan. Okey, saya nak tanya korang lah, kalau kita nak tengok movie kan, contoh dekat Astro kan, Astro Best, Astro First kan, ada banyak movie-movie. Kita hanya akan langgan cerita yang kita nak tengok, kita yang minat. Okey, kenapa kita nak paksa orang langgan atau subscribe channel kita tapi dia tak minat pun nak tengok? Jadi paling cantik ialah korang berusaha dan cuba dapatkan identiti dan menarik perhatian atau minat kita punya peminat-peminat ikan laga. Kalau betul kita teringin nak buat konten, korang jangan fikir pasal duit. Korang fikir pasal orang kata apa, dapat tak aku nak sampaikan ilmu ikan laga ni dekat orang tu. Korang kena fikir macam tu. Jangan fikir duit. Kalau korang fikir duit, korang fikir nak promosi YouTube channel korang tanpa korang fikir orang tengok ke video aku, so itu akan jadi masalah dekat diri kita sendiri nanti. Jadi kepada YouTuber pemula lagi-lagi dalam bidang ikan laga ni, korang sepatutnya mendapatkan satu buku kosong, and korang gunakan buku ni. Korang isi apa konten yang boleh korang letak. Korang tulis research korang. Macam saya ni, buku saya memang saya isikan konten-konten, apa pengetahuan yang saya dapat, saya letakkan dalam ni. Apa jenis-jenis ikan laga baru, semua kena tulis. Kena tulis. Sebab apa? Sebab kita sebagai content creator, kita kena sampaikan benda, kita kena sampaikan sesuatu yang orang kata diorang dapat input. Jadi untuk subscribers kita kena berkorban masa sikit lah buat research. Kita kena kaji supaya nanti diorang dapat ilmu yang berguna. Macam tu lah. Dan bebel. Okay guys, so setelah penat saya membebel, okay, so saya akan umumkan giveaway untuk 5k subscribers. Sebenarnya untuk giveaway kali ni kita buat simple saja. Kita tak ada buat look flash challenge macam yang sebelum ni. Tetapi untuk orang kata giveaway pada kali ni, challenge dia bukan challenge, kita punya giveaway adalah berupa komen. Korang hanya perlu komen saja di bawah ni. Okay, korang kena komen. Soalan dia ialah, apakah input atau pengalaman atau apa yang korang dapat lah. Okay, sebenarnya apa yang korang dapat daripada channel Luqman Hakim. Jadi itulah soalan dia. Apa yang korang dapat daripada channel Luqman Hakim. Jadi korang kena komen dekat bawah apa pengalaman ataupun apa yang korang dapat, apa input ataupun kelebihan yang korang dapat daripada channel Luqman Hakim. Korang boleh komen dekat bawah. Itu adalah syarat yang pertama. Yang kedua, macam biasa, korang kena follow Instagram Beta Workshop dan juga Instagram personal saya. Korang boleh tekan link di description. Okay, so itu saja giveaway untuk video pada kali ini. So jom kita sambung Q&A. Ada soalan daripada HM Beta. Dia kata, Bang main ikan dah berapa lama? Memang dah lama. Sebab saya rasa Q&A sebelum ni saya dah pernah cerita dah. Saya memang main pada sekolah rendah. Pada saya darjah 4 kot. Pada saya darjah 4. Memang dari situ lah saya dah start first time breeding, semua darjah 4. So 4 10 tahun. Sekarang 20 tahun dah. Dalam 10 tahun lah saya main ikan. Bang, buat video breed ikan laga lagi daripada Raz Beta. Okay, sebenarnya saya bukan tak nak breed ikan laga. Cuma saya pada masa akan datang saya akan melanjutkan pelajaran untuk degree. So nanti saya tak ada ruang nak nak meletakkan ikan-ikan tu nantilah.
So yang baru-baru ni saya breed Embellis pun sebenarnya tu cousin saya punya. Jadi saya tak risau lah untuk breedkan orang punya, sebab saya akan hantar balik dekat tuan dia. And sekarang ni saya ada masalah, saya nak besarkan saya punya pair Royal Blue, sebab anak-anak dia masih dalam satu bekas lah, and still makan kutu dan juga BBS. Seterusnya kita ada soalan daripada Adam Zikri. Bila kita cakap pasal BBS dengan kutu ni, dia tanya, Abang Luke, BBS atau kutu? Tolong jawab please. Okay, dia tanya saya BBS atau kutu. Pada pendapat saya, dua-dua ada kelebihan yang tersendiri. Okay, kalau macam BBS, kita senang nak hasilkan untuk kita bagi fry, sebab dia sehari dah menetas kalau kita buat dengan betul lah. And kalau kutu ni memang ikan cepat besar, tapi masalah dia kita memerlukan ruang untuk kita ternak dia, and risiko untuk benda tu mati sangat tinggi. Sebab sebab kutu, lagi-lagi Daphnia magna, dia tidak tahan, dia sangat-sangat sensitif. Dia tak boleh terdedah kepada matahari, tapi dia memerlukan cahaya matahari. Kau faham tak? Lepas tu dia tak boleh terlalu penuh dalam bekas, nanti dia mati. Tak boleh bagi terlebih makan, nanti dia mati. Jadi benda ni sangat-sangat sensitif, tetapi sangat-sangat berguna dan sangat-sangat bagus untuk ikan kita. Jadi benda tu terletak pada masing-masing lah. Pada pendapat saya, balance. Dua-dua saya suka, sebab dua-dua saya gunakan. Kalau saya ada ruang, saya akan buat kutu lah. Kalau saya tak ada ruang, saya akan gunakan BBS. Walaupun orang kata apa, BBS ni leceh lah, apalah, bising lah, blub 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 blub. Tapi bagi saya tak ada masalah lah, sebab kita boleh hasilkan dengan kuantiti yang banyak. Kalau macam kutu, kita memerlukan masa. Walaupun memang boleh hasil dengan banyak, tapi memerlukan ruang yang lebih besar. Nampaknya sekadar itu saja perkongsian untuk video kali ini. Saya harap saya dapatlah membantu YouTuber-YouTuber pemula yang lain. Di samping korang enjoy Q&A, dapat input ataupun info daripada Q&A yang saya hujahkan, yang saya ceritakan. And sebenarnya korang kena stay tune untuk video akan datang. Sebenarnya kita nak post mengenai Kom Bukit Beruntung. Harapnya tim saya ada sinar lah, at least ada dapat placing kan. Walaupun bukan saya yang placing, saya minta ahli tim saya lah, Sifu saya ke Ashraf ke, kita ada placing. So don't forget to like, share and subscribe my channel, insyaAllah. Jangan lupa untuk join saya punya giveaway, sebab saya nak bagi hadiah untuk 3 orang pemenang. And hadiahnya berbeza-beza. Mungkin akan ada yang menang wang tunai, akan ada yang menang ikan, and akan ada yang orang kata menang barang-barang set aquarium macam tu lah. So see you next video. Assalamualaikum, bye. Alang dah tengok video saya sampai habis. Apa lagi, jangan lupa untuk subscribe channel Luqman Hakim, and korang dialu-alukan untuk tengok video-video saya yang sebelum ini.